ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu, orang seorang muda, sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah. Sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi, kurang-kurang rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Kurang-kurang. Lagu tu lah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak mengucapkan tahniah lah pada Yang Berhormat Ustaz Nasruddin Daud atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Kelantan, jawatan yang diimpikan oleh ramai pimpinan politik seperti dengannya dalam negeri Kelantan. Yang keduanya, saya juga nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Menteri Besar kerana telah menaikkan nama Dun Galas dan Dun Kota Lama, sehingga pada hari ini wakil rakyatnya terpaksa tampil di depan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Tujuan diadakan sidang akhbar pada pagi ini adalah merujuk kepada ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar di Dataran Ilmu pada hari pagi Jumaat yang lepas, yang secara terbuka dalam syarahan umum yang secara sedar dan jelas Menteri Besar menamakan 2 adun dan juga 2 dun yang dimenangi oleh PH dan juga BN sebagai menentang perjuangan Islam. Mewakili 10,742 rakyat galas yang mengundi Barisan Nasional, 9,691 rakyat Kota Lama yang mengundi Pakatan Harapan. Amat tersinggung dengan pernyataan Menteri Besar ini dan saya anggap ia sebagai satu kenyataan yang melampau dan ekstrim. Kenyataan seolah menentang PAS seperti menentang perjuangan Islam, seperti adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Pastinya kenyataan seperti ini menjurus kepada perselisihan faham di bawah sana, yakni menuduh pengundi Barisan Nasional ataupun pengundi Pakatan Harapan sebagai penentang perjuangan Islam. Sedangkan saya dan juga saya percaya Dr. Hafizah sebagai seorang Islam yang lahir dari Islam, dan insya-Allah kami akan mati sebagai umat Islam, tidak sesekali akan menentang agama Islam. Saya faham Yang Amat Berhormat Menteri Besar masih tidak dapat move on lagi dari kegagalan partinya yang inginkan 45-0 atau ingin sapu bersih kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan. Pandangan saya, ucapan MB yang bernada sinikal dan angkuh itu wajar dihindari pada masa-masa yang akan datang. Saya mengambil langkah ini bagi menyahut seruan beliau yang mengambil kisah Umar Al-Khattab sewaktu ucapan beliau di Dataran Ilmu baru-baru ini supaya menegur jika beliau silap dalam mentadbir negeri. Saya kira tuduhan yang dilemparkan beliau pada kami berdua, saya Galas dan Kota Lama, adalah merupakan satu kesilapan besar yang wajar ditarik balik. Menjunjung demokrasi dan Islam sebagai agama persekutuan, saya mohon Menteri Agama, para mufti serta alim ulama turut memberikan pandangan berkaitan kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan yang baru ini, Datuk Panglima Perang, yang ternyata tutur katanya amat berbeza dengan Menteri Besar Kelantan sebelum ini, Datuk Bentara Kanan. Justru saya telah mengarahkan peguam saya untuk menghantar notis tuntutan permohonan maaf secara terbuka kepada Galas dan Kota Lama serta rakyat Kelantan yang mengundi PHBN. Saya yakin pengundi PHBN di Kelantan kekal teguh mempertahankan Islam, bangsa dan tanah air tanpa prejudis. Tempoh yang diberikan untuk permohonan maaf ini adalah 7 hari. Kegagalan Yang Amat Berhormat Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka ini mengundang susulan kepada tindakan undang-undang, yakni kami akan memfailkan saman sivil di mahkamah. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya pemecah belah umat ini berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya beliau mengambil pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding
tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru. Semoga Kelantan terus sejahtera dan mencapai kehendak kita bersama, iaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang baik dengan Rabbi yang Maha Pengampun. Terima kasih. Notis akan belum dihantar lagi, dinyangka hari ini. Selepas satu laporan polis dibuat, kita akan hantar notis lah kepada pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar. So bila ucapan MB tu, apa kesan kepada YB sendiri lah? Pertamanya saya berasa cukup terkilan dan tersinggung lah. Malu pun ada kerana ini melibatkan maruah sebagai orang Islam, keluarga saya sebagai keluarga yang Islam, seolah dituduh sebagai penentang kepada agama Islam. Okey. Mungkin Saya tambah sikit. Terima kasih kepada rakan saya YB Galas yang telah menyatakan satu pernyataan yang komprehensif, dan ini sebenarnya adalah satu pernyataan untuk kita menyatakan pendirian kita bahawa negara kita ni negara hukum. Kita ada peraturan. Jadi tidak ada siapa pun yang sebenarnya boleh lari daripada peraturan dan apatah lagi tata susila. Dan kita pun berada dalam bulan kemerdekaan. Jadi kenyataan yang dinyatakan dalam suasana terbuka itu amat menyinggung perasaan. Untuk saya sendiri, agaknya kalau ianya personal untuk saya, mungkin siapalah saya dan biasa dah kita ni akan dihina begitu rupa. Tetapi saya tidak rela ya, pengundi kita, penyokong-penyokong kita yang terasa tercabar dengan kenyataan yang tidak bertata susila, yang lari daripada semangat perlembagaan, terutama dinyatakan oleh pimpinan tertinggi negeri ini yang sehari sebelumnya sudah pun menyatakan bahawa akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jadi ini amat bertentangan daripada semangat federalisme, tidak menghormati langsung ya, bahawa dalam negara demokrasi kita ada pilihan rakyat untuk memilih kita. Sebagai bagaimana mungkin kami akan melaksanakan tanggungjawab sebagai penyemak dan imbang dalam Dewan dengan ketua peringkat tertinggi memandang kita dengan begitu serong. Dan bagi saya ini adalah khurafat politik, penyelewengan yang besar yang perlu ditentang oleh rakyat akar umbi rakyat. Itu yang pertama. Keduanya, ini perlu diperbetulkan. Sebab saya nampak kalau ia masyarakat, mungkin tadi YB Syahrudin dah sebutkan tentang alim ulama kita, dia membisu, maka seolah-olah masyarakat kita boleh menerima perkara sedemikian dilakukan oleh pemimpin peringkat tertinggi. Jadi saya bersetuju bahawa kita perlu mengambil tindakan tegas bahawa kita tidak boleh dipermain-mainkan. Walaupun kami dua dianggap cynical, tetapi kita mewakili rakyat untuk melaksanakan semak dan imbang. Bayangkan kalau kami tak ada, siapa yang akan menyemak dan imbang? Polisi-polisi dasar yang akan memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat Kelantan. Jadi terima kasih pihak media yang datang pada hari ini. Kita doakanlah satu kesudahan yang baik. Satu kesudahan yang baik. Ya. Siapa boleh buat kesilapan, tapi yang terbaik adalah orang yang menyatakan maaf dan kita move on untuk memperbaiki atau menambah kesejahteraan negara ini. Bila